Jadi insyaAllah tajuk kita pada malam ini berkaitan dengan pelaburan dalam forex ataupun pertukaran mata wang. Sebelum tu mungkin soalan pertama kita boleh bawakan kepada Ustaz Luqman pada hari ini ialah forex ni adalah pertukaran antara satu mata wang dengan mata wang yang lain. Jadi secara umumnya seperti seorang pergi melancong ke luar negara, dia beli mata wang, contoh dia pergi ke Australia, Australia mungkin negara kafir, dia pergi ke Arab Saudi buat haji dan umrah, dia beli duit riyal. Jadi ada berlaku pertukaran mata wang. Jadi secara umumnya Ustaz, bagaimanakah pandangan Islam terhadap urus niaga forex ni? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita membincangkan dengan lebih jauh berkenaan dengan forex ni, kita kena faham secara umum apa makna forex yang kita sebut sebagai forex. Forex ni apa maksudnya? Sebagaimana yang Tuan Moderator sebut tadi, forex ialah pertukaran di antara satu mata wang dengan mata wang yang lain. Contohnya nak tukar di antara ringgit Malaysia kepada dolar, nak tukar dolar dengan USD, dolar dengan rupiah, rupiah dengan yen, yen dengan euro, euro dengan pound sterling. Jadi pertukaran di antara satu mata wang dengan mata wang yang lain dinamakan sebagai forex. Dari sudut fiqh, bila kita nak bincangkan isu berkenaan pertukaran di antara satu mata wang dengan mata wang yang lain, dari sudut fiqh dia dikategorikan sebagai bai' as-sarf. Bai' as-sarf. Bai' as-sarf ni ialah pertukaran di antara satu mata wang dengan mata wang yang lain. Contohnya pertukaran di antara emas dengan emas. Nak tukar di antara emas dengan emas dinamakan sebagai saraf. Tukar di antara perak dengan perak pun dinamakan sebagai saraf. Tukar di antara emas dengan perak pun dinamakan sebagai saraf. Tukar di antara emas dengan wang ringgit. Kita pergi kedai emas, kita beli emas dan kita bayar dengan wang ringgit, wang tunai pun dinamakan sebagai saraf. Dan pertukaran di antara mata wang dengan mata wang yang lain juga dinamakan sebagai saraf. Jadi akad yang terkait dengan forex ni ialah akad as-sarf. Disebut dalam bahasa Arab sebagai akad as-sarf. Bila kita membincangkan berkenaan dengan akad as-sarf ataupun forex ni, dia ada syarat-syarat yang kita kena ikut ataupun yang kita kena follow sebelum akad tersebut dianggap sebagai sah. Dan syarat-syarat akad sarf ini disebut dalam hadis Nabi SAW yang banyak. Yang masyhur di antaranya hadis الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Kata Nabi SAW, pertukaran di antara emas dengan emas, nak tukar di antara emas dengan emas, nak tukar di antara perak dengan perak, nak tukar di antara gandum dengan gandum, di antara bali dengan bali, di antara tamar dengan tamar, di antara garam dengan garam, dia mesti ada dua syarat. Yang pertama, mestilah sama kadarnya. Mislan bimislin, sawa'an bisaw. Kadarnya sama. Emas 1 gram ditukar dengan emas 1 gram. Emas 100 gram ditukar dengan emas 100 gram. Kalau berlaku lebihan, maka dianggap sebagai riba. Kalau pertukaran berlaku di antara item yang berlainan. Contohnya nak tukar di antara emas dengan perak, ataupun nak tukar di antara emas dengan mata wang. Kita beli emas, bayar dengan mata wang. Ataupun pertukaran di antara mata wang dengan mata wang. Dolar nak tukar dengan ringgit, dolar nak tukar dengan yen, dolar nak tukar dengan rupiah, rupiah nak tukar dengan macam-macam currency yang lain. Maka syaratnya mestilah berlaku at-taqabud. Mesti berlaku penyerahan dua mata wang itu, mesti berlaku secara serentak ataupun secara lani ataupun secara segera ataupun berlaku secara on the spot. Maknanya contohnya saya ada ringgit Malaysia, ada duit ringgit 400 ringgit nak tukar dengan USD. Rate mungkin USD against ringgit contohnya 4.0. Maknanya saya nak beli 100 dolar bayar dengan 400 ringgit Malaysia. Bila nak berlaku akad saraf, akad forex ataupun akad pertukaran mata wang, saya mesti serahkan 400. Pada majlis yang sama saya mendapat 100 euro. Maknanya berlaku penyerahan itu berlaku on the spot, berlaku dalam masa yang sama sebelum berpisah daripada majlis. Jadi daripada hadis yang saya sebutkan tadi, maka ulama meletakkan syarat saraf ataupun syarat kepada akad forex ni, forex apa-apa tujuan pun, tujuan untuk trading ke, tujuan untuk investment ke, tujuan untuk hedging ke, tujuan untuk apa-apa tujuan. Apabila dia tu satu akad forex ataupun pertukaran mata wang dengan mata wang yang lain,
dia mesti berlaku on the spot. Selain daripada syarat-syarat umum, syarat jual beli, mesti ada orang yang berakad, mesti berlaku item yang ditukar, mesti adanya sirah dan seumpamanya. Ada syarat tambahan iaitu mesti berlaku at-taqabud ataupun penyerahan dua item itu mesti berlaku on the spot ataupun dalam satu majlis yang sama. Jadi perkara ini bukan setakat disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dinukilkan ijma'. Imam Nawawi menukilkan ijma', Imam As-Subki di kalangan Syafi'iyah menukilkan ijma' bahawa forex ini ataupun pertukaran mata wang dengan mata wang, pertukaran di antara emas dengan emas, pertukaran di antara mata wang dengan emas, pertukaran di antara wang dengan wang, dia mesti berlaku secara on the spot, barulah dia dianggap sebagai akad yang sah. Itu secara ringkas forex daripada perspektif syariah. Okey, baik, jazakumullah khair. Terima kasih Ustaz atas jawapan yang ringkas sebagai pendahuluan kita untuk mengetahui apakah latar belakang perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan forex. Mungkin ramai di antara kita yang keliru. Kadang-kadang orang kata, oh kita buat jual beli. Jual beli apa masalahnya? Ada untung, ada rugi sebagainya. Tapi orang mungkin tak faham. Di sana ada jual beli komoditi tak sama dengan jual beli mata wang. Foreign exchange dengan trading. Okay.